Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, semua salat wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, insya-Allah pada hari ini saya Muhammad Amirul Arif bin Ahmad Sabri dan juga pasangan saya saudara Khairil bin Husnin akan bersama-sama membincangkan ataupun membentangkan tentang sebuah tajuk ataupun isu tentang amalan negatif dalam syarikat. Baik, jadi insya-Allah pada hari ini syarikat yang akan kami sentuh, akan kami ulaskan, akan kami kupaskan iaitu syarikat Valet Doa. Baik, kita lihat pada pengenalan. Baik, pengenalan pengenalan doa. Doa merupakan satu perhubungan antara hamba dengan Tuhan, yakni Tuhan yang Maha Esa, yang pencipta alam, dengan tujuan memohon sesuatu yang sangat, dan Allah sangat menyukai hambanya yang meminta dan memohon serta mengharapkan kepadanya. Baik, jadi di sini doa tujuan utama dia adalah untuk merasakan kebergantungan kita kepada Tuhan, bukan mengharapkan sesuatu kepada makhluk. Jadi itu adalah tujuan utama kita berdoa, ya, untuk memohon apa sahaja hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, namun harus diingat, ya, doa ada juga adabnya, ya, bukan kita boleh sembrono berdoa tanpa mengikut syariat, ya, ataupun garis panduan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, agar tidak menyimpang daripada syarak. Baik, kita lihat seterusnya permasalahan, ya. Baik, isu Valet Doa ini timbul dan jadi tular ataupun viral terutamanya di media sosial pada tahun 2017, ya. Ia mula mendapatkan perhatian apabila sebuah syarikat yang menawarkan pakej berdoa di Masjidil Haram, yakni di Mekah, kepada umat Islam di Malaysia, ya. Seterusnya pakej ini juga telah menetapkan bayaran kepada doa yang bakal dibacakan di Masjidil Haram Mekah. Ini berdasarkan daripada berita harian 2017. Dan masalah timbul apabila beberapa butiran dalam tawaran syarikat tersebut menyentuh sensitiviti agama, ya. Apa dia yang menyentuh sensitiviti agama? Ya, antaranya pakej-pakejnya lah, ya. Ada pakej berdoa depan makam Nabi Ibrahim, lain harganya, depan betul-betul depan pintu Kaabah, lain harganya. Ya. Okey, baik. Jadi kita lihat seterusnya. Okey, objektif kajian kami terhadap syarikat Valet Doa ini, okey, pertama sekali, kajian ini bertujuan untuk menjadikan panduan kepada pengusaha, ya, syarikat berasaskan agama supaya agar lebih berhati-hati dalam menawarkan perkhidmatan yang berunsur agama, agar tidak menjadi fitnah kepada agama itu sendiri. Yang mana banyak, ya, syarikat-syarikat yang membuat perkhidmatan yang melibatkan agama, contohnya pakej haji dan umrah, ya, ataupun kelas-kelas agama, ya. Jadi benda-benda ini jika tiada garis panduannya, takut ianya menjadi fitnah, menjadi fitnah balik kepada agama, ya. Okey, baik. Jadi seterusnya, kedua, objektif kami mengkaji tentang syarikat ini iaitu merujuk kepada tularan ataupun kritikan, ya, berkaitan Valet Doa, sekalipun ianya tidak difatwakan haram secara jelas oleh pihak autoriti Islam, tetapi banyak keraguan, ya, ataupun syubhah yang mengundang spekulasi terhadap agama Islam, khususnya di Malaysia. Sebab benda ni tak ada lagi dibuat di negara-negara lain, ya, baru ada di Malaysia. Baik. Seterusnya, yang ketiga, perkara ini timbul, ya, kerana tiada jaminan di dalam doa yang dibacakan dengan harga bagi menjamin doa diterima. Hakikatnya, doa diterima oleh Allah di mana-mana sahaja, bukan di depan Hajarul Aswad, lain harganya, lebih ataupun lebih makbul di dalam pintu Kaabah ke, tak ada. Kita berdoa di mana-mana sahaja, ya.
Baik, kemudian yang keempat, mudah-mudahan pembimbingan ini akan membuka minda, dapat membuka minda masyarakat Islam khususnya di Malaysia agar lebih berwaspada, ya, berhati-hati dengan perniagaan-perniagaan yang menggunakan nama-nama Islam, ya. Tak kiralah tentang perniagaan makanan sunnah ke, perniagaan syarikat penerbangan ke, haji umrah ke, ataupun kelas-kelas agama dan sebagainya. Baik, kita juga kena berhati-hati dan kena ada ilmu lah, ya, agar tidak terikut secara membabi buta. Baik, seterusnya kita lihat definisi doa menurut istilah. Doa merupakan wasilah, ya, ataupun penghubung seseorang memohon sesuatu kebaikan dan menolak kemudaratan. Hanya sahaja kita memohon kepada Allah lah, ya, Tuhan yang satu-satunya. Bukan memohon kepada makhluk-makhluknya. Baik. Baik, jika kita fahami doa adalah satu ibadah juga yang disyariatkan Allah. Apabila kita melakukan, kita mendapat pahala lah, ya. Apabila ibadah, kalau kita buat dapat pahala. Yang juga mewujudkan satu ruang bagi manusia untuk meminta dan mengharapkan, dan juga mengharapkan sesuatu kepada Allah, dan juga dengan adab, ya, dan tata cara yang digariskan oleh Al-Quran dan Al-Sunnah. Baik, seterusnya konsep doa menurut Islam. Yang pertama, mereka yang tidak meminta berdoa kepada Allah akan dikategorikan sebagai orang yang sombong dan menempah kemurkaannya. Kedua, konsep doa, manusia sama sekali tidak boleh menjamin ataupun meyakini permohonan ataupun munajatnya itu diterima sepenuhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, ketika berdoa hendaklah mengikut kepada tata cara, disiplin dan juga adab-adab yang digariskan oleh para ulama ketika berdoa. Baik, kita lihat penjelasan tentang isu bela doa ini. Baik, daripada Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Zulkifli Al-Batri. Baik, pada masa itu Datuk Dr. Zulkifli merupakan seorang mufti wilayah persekutuan, dan pada hari ini beliau telah pun menjadi seorang Menteri Hal Ehwal Islam, ya, yang mana menjaga tentang hal ehwal Islam, agama Islam di negara Malaysia ini. Baik, kita lihat penjelasan yang pertama, ya, oleh Datuk Dr. Zulkifli Al-Batri. Pertama, hal ini tidak ada dalam sejarah dan juga adab di dalam kalangan salafus soleh yang berbuat demikian. Maksudnya para sahabat ataupun tabi'in, salafus soleh, ya, yang generasi selepas baginda juga tiada yang pernah buat package doa di hadapan Mekah dan sebagainya, ya. Tidak pernah wujud. Baik, kemudian yang keduanya, penamaan package seperti package Raja Salman, package VIP adalah sangat tidak berakhlak dan mengelirukan, ya. Sudahlah tidak beradab, malah mengelirukan lagi umat Islam, ya. Baik, yang ketiga, larangan mengeksploitasi unsur-unsur berkaitan agama bagi tujuan mengaut keuntungan. Baik, jadi ada larangan lah, ataupun bahasa mudahnya menjual agama, ya. Bahasa mudahnya menjual agama. Jadi dilaranglah sama sekali di dalam menurut ajaran Islam. Baik, kita lihat seterusnya isu di dalam bela doa ini, ya. Pertama, iklan bela doa yang dipaparkan oleh syarikat ini amatlah menyentuh prinsip akidah Islamiah. Ya, kerana apa? Kita lihat yang kedua, jaminan doa yang dibacakan adalah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini saat ini sudah melibatkan akidah lah, ya, iktikad kita. Yang mana kalau kita bayar orang tu untuk berdoa, maka doa kita dijamin untuk makbul, ya. Kalau kata, ya Allah aku berdoa nak isteri 2, kita bayar package tu, dijamin doa kita akan termakbul. Contohnya, jadi ada jaminan sebenarnya. Ya, hanya sahaja Allah yang bersifat qudrah, ya, yang berhak menentukan sama ada dia nak makbulkan ataupun tidak, bukan manusia dengan ataupun melalui package tersebut. Baik, kemudian yang ketiganya, memperkenankan dan memakbulkan adalah bidang kuasa mutlak Allah Subhanahu Wa Taala Al-Mujib. Kemudian yang terakhir, urusan berkaitan doa, munajat dan permintaan dan permohonan setiap makhluk adalah tertakluk di bawah kudrah, iradah dan juga ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi tiada manusia
yang mampu menetapkan ataupun mampu memaksa Allah untuk memakbulkan doa mereka. Sebaliknya kita yang harus berdoa dengan penuh tawaduk, ya, sebagai mengisapi ataupun sebagai kita mengakui kekendilan kita, ya, semasa berdoa itu. Baik, kemudian okey, kita lihat kepada cadangan, ya. Cadangan yang boleh kita perbaiki ataupun ubah suai tentang package ataupun hal-hal sedemikian ataupun yang berkaitan dengan ekonomi ataupun syarikat-syarikat yang membuat bisnes-bisnes yang berkaitan dengan agama. Okay, baik, pertama sekali, hendaklah mematuhi prinsip dan juga etika pengiklanan. Ya. Pengusaha perkhidmatan sewajarnya mengambil berat tentang etika dan kesantunan, ya, dalam mempromosikan atau mengiklankan suatu produk yang ditawarkan. Ya. Kena ada etika, ya, kena ada kesantunan dan juga kena ada akhlak dalam berniaga. Dalam iklan tu sendiri, belum berniaga lagi, dalam iklan tu kita dah kena tekankan tentang etika perniagaan Islam, ya. Jangan kita mencemarkan Islam, memburukkan Islam, ya, sehingga menjadi fitnah. Baik, yang kedua, penggunaan copywriting ataupun ayat-ayat untuk menarik, ya, pelanggan. Baik, dijamin, contohnya ayat mereka dijamin mustajab, confirm makbul cepat, ya Allah. Baik, jadi na'udzubillah min zalik. Okey, dan sebagainya perlu dihentikan. Kita menginfalsafi hakikat kelemahan manusia dan juga kekuasaan Allah yang jauh tiada bezanya, ya, yang tiada tolok tandingnya, ya, serta mempunyai nilai ikhtiar dan tawakal, ya. Baik, jadi perkataan-perkataan untuk menarik minat ni kita jangan gunakan ataupun meletakkan 100%, ya, kerana itu dalam perniagaan juga tidak digalakkan, ya. Kerana setiap produk ataupun sesuatu pasti akan ada kelemahannya. Jadi kita hanyalah sekadar menolong. Jadi tidak 100% doa dijamin mustajab ataupun produk ini dijamin dipesan, dijamin sihat, dijamin kurus 100% dan sebagainya. Kita apapun itu semua terletak kepada kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya yang ketiga, iklan mestilah menunjukkan nilai kejujuran, ya. Iklan tidak boleh mengambil kesempatan di atas kekurangan pelanggan ataupun pengalaman dan juga pengetahuan pengguna. Kadang-kadang pengguna ni tak tahu, ya. Tapi kita ni yang tahu, kita ambil kesempatan ke atas pengguna-pengguna, ya. Contohnya kita tak tahu pasal motor, kita bawa pergi kedai motor, asalnya rosak sikit je, tapi disebabkan kita tidak tahu, maka peniaga yang tidak jujur dia akan caskan ini, rosak ini dan sebagainya. Jadi banyak pula yang kena repair. Jadi itu antara sikap tidak jujur lah, ya. Sebabnya bukan semua pengguna tahu ataupun pembeli ni tahu. Jadi sebagai peniaga kita harus jujur. Begitu juga dalam isu bilik doa ini, ya. Dia kena jujur. Tidak ada package ataupun tidak ada doa yang dijamin mustajab dengan package mereka itu. Baik, kesimpulan yang dapat saya simpulkan iaitu pertama mengakui setiap perkara adalah berlaku dengan kudrah Allah dan iradah dan juga ilmu yang tidak ada dilangkau difikirkan oleh makhluk. Baik, kemudian yang kedua, setiap umat Islam seharusnya menginsafi bahawa berdoa mempunyai adab dan juga tata cara tersendiri yang perlu diamalkan. Baik, yang ketiga, para usahawan Muslim sewajarnya memilih produk dan perniagaan yang telah dipastikan kepatuhan syariahnya sebelum beroperasi. Bukan kita main langgar je semua benda kita nak jual tentang agama ni, ya. Bukan semua benda tentang agama kita boleh jual tanpa menitik beratkan tentang adab dan juga etika, ya. Sehingga menyentuh sensitiviti agama. Baik, kemudian yang keempat, usaha dan doa itu hendaklah berjalan seiring, tidak bergantung kepada doa semata-mata. Usaha yang gigih disertakan dengan doa serta tawakal amatlah disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak kira berdoa, tak perlu nak berdoa di depan Mekah sekalipun untuk Allah makbulkan. Yang penting kita juga harus seiring dengan usaha dan tawakal, ya. Baik, jadi berikut adalah lampiran-lampiran, ya, tentang isu bilik doa ni. Ini dia penjelasan tentang oleh daripada Bayan Linnas, daripada pejabat mufti wilayah persekutuan, ya. Jadi ini kita lihat antara package-nya, ya.
dah bertahun doa tapi hajat tidak makbul. Itu antara copywriting yang melampau. Nak doa makbul cepat, bermula Mac. Baik, kemudian kita tengok ini package dia yang sebenar. Ada package early bird, ya. Ada package Raja Salman, package VVIP, package Kaabah, package Masya Allah lah, ya. Kita boleh lihat sendirilah, dah ada banyak lagi sebenarnya. Okey, baik. Jadi insya-Allah perkongsian ataupun pembahasan saya pada petang ini sekadar itu dahulu. Insya-Allah seterusnya akan disambung oleh sahabat saya iaitu saudara Khairi Usnin tentang ulasan artikel review, ya, ulasan buku. Baik, saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya saya menjemput saudara Khairi. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Amirul Arif. Saya Khairi bin Kusnin akan membincangkan berkaitan dengan ulasan artikel yang bertajuk Keusahawanan menurut Perspektif Al-Quran. Berkaitan dengan isu ni, apa yang kita nak komen tentang artikel ni ialah ianya mencari solusi permasalahan umat Islam dari sudut ekonomi, khususnya dalam bidang keusahawanan. Menjadikan pandangan Islam satu yang harus dipandang tinggi, mengenengahkan pandangan-pandangan dari penulis lain termasuk sejarah Islam bagi mengukuhkan fakta-fakta yang diberikan. Dalam isi yang pertama, penulis mengemukakan masalah kajian tentang artikel yang membincangkan berkaitan masyarakat Melayu yang beragama Islam yang menjalankan perniagaan tanpa kira hukum sama ada halal ataupun haram. Yang penting dapat menjana pendapatan. Penulis berusaha mengetengahkan kepentingan ilmu dalam apa juga aspek kehidupan agar masyarakat Islam tidak terjebak dalam perlakuan dosa disebabkan kejahilan. Dalam isu seterusnya, penulis menyertakan etika keusahawanan Islam menurut Al-Quran, iaitu kebebasan, kerelaan, keadilan, perlindungan dan kesopanan. Prinsip akhlak Islam juga dibincangkan dan diterangkan beberapa cabang keusahawanan Islam, iaitu pertanian, peternakan, ini yang ada dalam Quran. Antaranya lagi perlombongan, perikanan dan seterusnya, seperti mana segalanya yang telah disebut dalam Quran. Dalam Islam, akhlak akan lahir daripada keimanan. Orang yang mempunyai keimanan yang tinggi akan terselah melalui akhlaknya yang mulia. Kesimpulan dan cadangan kepada artikel ini, keusahawanan Islam akan lebih menarik minat ramai masyarakat apabila ianya difahami secara ilmiah tentang perkara-perkara yang dibenarkan dilarang oleh syarak. Penulis banyak memberi input berguna dan kesedaran kepada masyarakat melalui artikel ini. Kesedaran pula perlu dibangkitkan dalam kalangan ilmuwan dan sarjana Islam agar pengkajian meluas tentang keusahawanan dapat diberi perhatian dan masyarakat akan mendapat lebih banyak manfaat daripada kajian-kajian yang akan dibuat. Ini kerana masyarakat yang dipandu dengan ilmu dan undang-undang akan lebih teratur dan mudah mengaplikasikan cara hidup Islam dalam kehidupan mereka. Jadi itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.